Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita tergempar daripada bharian.com.my. Ini pasti membuatkan ramai yang semakin bingung. Tajuk berita ini yang dipetik daripada bharian.com.my bertajuk PRU 15. Ahli Parlimen Jasin tak mahu dicalonkan semula. Ahli Parlimen Jasin tak mahu dicalonkan semula 14 Oktober 2022. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 yang juga penyandang kerusi Parlimen Jasin iaitu Datuk Seri Ahmad Hamzah tidak mahu bertanding dalam pilihan raya umum ke-15. Berita penuh. Jasin, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 Datuk Seri Ahmad Hamzah mengesahkan tidak akan bertanding pada pilihan raya umum PRU ke-15 akan datang. Penyandang kerusi Parlimen Jasin itu berkata, langkah menarik diri daripada dicalonkan adalah untuk memberi peluang kepada muka baru sebagai calon mewakili Barisan Nasional BN. Katanya, memang sudah sampai masanya saya berundur. Kerana setiap yang bermula pasti akan berakhir. Walaupun saya seronok bekerja untuk rakyat, tetapi saya rasa masa ini adalah paling tepat untuk berundur, katanya. Tambahnya lagi, kita beri peluang kepada golongan muda yang lebih bertenaga untuk diangkat sebagai calon, katanya ketika ditemui pada majlis kesyukuran di kediamannya di Umbai di sini hari ini. Ahmad, 74 tahun, pertama kali dipilih sebagai calon mewakili BN pada PRU tahun 1995 di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Serkam dan dicalonkan semula pada PRU 1999 dan 2004. Pada PRU 2008, beliau dicalonkan pula di kerusi Parlimen Jasin selama 3 penggal sehingga PRU 14 yang lalu. Pada PRU 14 yang lalu, beliau menang dengan majoriti 219 undi selepas memperolehi 26,560 undi menewaskan pencabarnya Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dari PKR yang mendapat 26,341 undi manakala Abdul Alim Sapi PAS 8,860 undi. Ahmad berterima kasih kepada beberapa Perdana Menteri termasuklah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai calon dan wakil rakyat BN selama 6 penggal itu. Justru beliau berharap calon penggantinya di Parlimen Jasin kelak adalah dalam kalangan individu yang mempunyai kewibawaan, kepimpinan serta pengalaman di samping memenuhi kriteria wali iaitu winnability, boleh menang, acceptability, kebolehterimaan dan likability disenangi. Saya yakin pucuk pimpinan UMNO akan melihat bukan saja kepada ketokohan bahkan semua aspek yang bercirikan konsep wali, katanya. Tambahnya lagi, saya mahu calon yang terpilih mewakili BN di Parlimen Jasin pada PRU 15 adalah daripada kalangan mereka yang benar-benar terbukti mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada penduduk setempat, katanya lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita.
Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan dihormati sekalian. Hari ini hari Sabtu, bertarikh 15 hari bulan Oktober 2022. Khairi Jamaluddin, satu sosok yang menjadi perhatian setiap warga Maya, setiap warga Malaysia pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa tidak menjadi perhatian kerana yang kita tahu beliau belum tentu lagi ada kawasan pertama. Kedua, belum tentu pun beliau akan dicalonkan semula tuan-tuan dan puan-puan kerana kita tahu bahawa garisan di antara Khairi Jamaluddin dan juga Zahid Hamidi tidak sama selari. Alignment dia tidak berpengam. Jadi kawan saya buka sejak WhatsApp tadi pagi. Bangun-bangun pagi, nampak WhatsApp, kawan tanya kepada saya, "Bro, apa jadi kalau Khairi Jamaluddin tidak dicalonkan? Apa jadi kalau Khairi Jamaluddin tidak ada tempat untuk bertanding? Mungkinkah Khairi Jamaluddin akan keluar daripada UMNO? Khairi Jamaluddin keluar UMNO? Keluar Barisan Nasional? Hui, saya terus penas telinga, geng. Kenapa tidaknya? Khairi Jamaluddin adalah sosok pribadi the next generation of UMNO. Pemimpin yang akan membawa UMNO lebih tinggi pada tahap yang lebih tinggi pada akan datang. Beliau adalah pemimpin baru UMNO, pemimpin baru Barisan Nasional. Beliau memang sangat-sangat berpotensi untuk jadi pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional, pemimpin Malaysia, boleh jadi Perdana Menteri. Saya terus terang, saya tidak nafikan, memang betul saya sokong Khairi Jamaluddin. Kalau dia jadi orang-orang besar di UMNO, dia jadi presiden UMNO one day, satu hari nanti dia jadi presiden UMNO, saya sokong, betul-betul saya sokong. Kerana pada pendapat saya sudah tiba masanya untuk UMNO berubah, move on. UMNO perlu berubah, move on. Nak harap apa lagi dengan banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang ini banyak terpalit dengan rasuah, banyak terpalit dengan banyak pecah amanah, salah guna kuasa, susah. Jadi perlu ada seorang pemimpin muda, pemimpin baru seperti Khairi Jamaluddin. Tetapi kalau dia tidak dicalonkan, tiada tempat untuk bertanding, mau harap apa lagi? Mungkinkah Khairi Jamaluddin akan meninggalkan UMNO? Perkara ini tidak mustahil tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini tidak mustahil. Sebab masalah sekarang ini, dia tiada tempat untuk bertanding. Di Rembau, dia sudah sedia untuk lepaskan. Berikan kepada timbalan Presiden UMNO yang mau sangat bertanding di Rembau. Walaupun akhirnya dinafikan. Tapi nafi apa lagi kalau sudah cakap. Lepas tu Khairi Jamaluddin pun mengakui bahawa memang Parlimen Rembau mau ditanding oleh timbalan Presiden UMNO. Jadi sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat kamu, kalau Khairi Jamaluddin tidak dicalonkan, tidak ada tempat untuk bertanding, patutkah dia keluar Barisan Nasional UMNO? Saya fikir janganlah. Jangan. Tetapi masalah dia, kalau dia tidak bertanding, habislah. Mana dia mau ada apa-apa lagi di UMNO kalau begitu? Macam mana dia mau ada kuasa lagi di UMNO? Sedangkan kerja dia bagus apa? Kementerian Kesihatan, kerja dia bagus. Jadi memang mengejutkanlah kalau memang amat mengejutkan dan mengecewakan kalau Khairi Jamaluddin keluar daripada UMNO. Harap-harap Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, 3 orang naib Presiden UMNO, fikirkanlah dengan tenang supaya dapat buat keputusan terbaik. Jangan sampai Khairi Jamaluddin keluar daripada UMNO. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan dihormati sekalian. Hari ini hari Sabtu, bertarikh 15 hari bulan Oktober 2022. Khairi Jamaluddin, satu sosok yang menjadi perhatian setiap warga Maya, setiap warga Malaysia pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa tidak menjadi perhatian kerana yang kita tahu beliau belum tentu lagi ada kawasan pertama.
Kedua, belum tentu pun beliau akan dicalonkan semula, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita tahu bahawa garisan di antara Khairi Jamaluddin dan juga Zahid Hamidi tidak sama selari. Alignment dia tidak berpengam. Jadi kawan saya buka sejak WhatsApp tadi pagi. Bangun-bangun pagi, nampak WhatsApp, kawan tanya kepada saya, bro, apa jadi kalau Khairi Jamaluddin tidak dicalonkan? Apa jadi kalau Khairi Jamaluddin tidak ada tempat untuk bertanding? Mungkinkah Khairi Jamaluddin akan keluar daripada UMNO? Khairi Jamaluddin keluar UMNO? Keluar Barisan Nasional? Saya terus penas telinga, geng. Kenapa tidaknya? Khairi Jamaluddin adalah sosok pribadi the next generation of UMNO. Pemimpin yang akan membawa UMNO lebih tinggi pada tahap yang lebih tinggi pada akan datang. Beliau adalah pemimpin baru UMNO, pemimpin baru Barisan Nasional. Beliau memang sangat-sangat berpotensi untuk jadi pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional, pemimpin Malaysia, boleh jadi Perdana Menteri. Saya terus terang, saya tidak nafikan, memang betul saya sokong Khairi Jamaluddin. Kalau dia jadi orang-orang besar di UMNO, dia jadi presiden UMNO one day, satu hari nanti dia jadi presiden UMNO, saya sokong, betul-betul saya sokong. Kerana pada pendapat saya sudah tiba masanya untuk UMNO berubah, move on. UMNO perlu berubah, move on. Nak harap apa lagi dengan banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang ini banyak terpalit dengan rasuah, banyak terpalit dengan banyak pecah amanah, salah guna kuasa, susah. Jadi perlu ada seorang pemimpin muda, pemimpin baru seperti Khairi Jamaluddin. Tetapi kalau dia tidak dicalonkan, tiada tempat untuk bertanding, mau harap apa lagi? Mungkinkah Khairi Jamaluddin akan meninggalkan UMNO? Perkara ini tidak mustahil, tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini tidak mustahil. Sebab masalah sekarang ini, dia tiada tempat untuk bertanding. Di Rembau, dia sudah sedia untuk lepaskan. Berikan kepada timbalan Presiden UMNO yang mau sangat bertanding di Rembau. Walaupun akhirnya dinafikan. Tapi nafi apa lagi kalau sudah cakap. Lepas tu Khairi Jamaluddin pun mengakui bahawa memang Parlimen Rembau mau ditanding oleh timbalan Presiden UMNO. Jadi sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat kamu, kalau Khairi Jamaluddin tidak dicalonkan, tidak ada tempat untuk bertanding, patutkah dia keluar Barisan Nasional UMNO? Saya fikir janganlah. Jangan. Tetapi masalah dia, kalau dia tidak bertanding, habislah. Mana dia mau ada apa-apa lagi di UMNO kalau begitu? Macam mana dia mau ada kuasa lagi di UMNO? Sedangkan kerja dia bagus apa? Menteri Kementerian Kesihatan, kerja dia bagus. Jadi memang mengejutkanlah kalau memang amat mengejutkan dan mengecewakan kalau Khairi Jamaluddin keluar daripada UMNO. Harap-harap Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, 3 orang naib Presiden UMNO, pikirkanlah dengan tenang supaya dapat buat keputusan terbaik. Jangan sampai Khairi Jamaluddin keluar daripada UMNO. Kita jumpa lagi. Bye-bye.